Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. 5 golongan yang wajib ada hibah. Yang pertama adalah suami isteri yang tidak mempunyai anak. Ada orang diuji dengan zuriat. Jadi, kita kena tahu jika kita tak ada zuriat, hak seorang isteri hanyalah 1/4. Selebihnya 3/4 itu akan dapat kepada waris suami yang masih ada. Contoh, mak ayah ataupun adik-beradik. Jadi, adakah cukup seorang isteri yang selama ni hidup dengan kita, bersusah payah hidup dengan kita, hanya mendapat 3/4? Oleh itu, suami kena fikir untuk buat satu plan hibah, yang mana satu plan ini tidak akan terkena faraid. Contoh, suami buat plan pampasan 1 juta. Jadi, specialnya hibah ni, hibah takaful tidak akan kena faraid dan terus akan masuk ke akaun isteri. Oleh itu, isteri boleh guna untuk survive, untuk bayar hutang suami dan sebagainya. Yang kedua adalah golongan yang hanya mempunyai anak perempuan sahaja. Kita kena tahu, dalam pembahagian faraid, jika tidak ada anak lelaki, maka waris di sebelah adik-beradik si mati akan ada hak. Oleh itu, suami isteri hendaklah merancang dengan betul. Sebab apa? Yang kita risaukan adalah pembahagian itu tidak mencukupi untuk anak-anak perempuan kita. So, bila kita buat hibah takaful, kita boleh letakkan anak perempuan setiap satu sebagai penama. Jika kita ada 4 anak perempuan, kita boleh guna hibah takaful dan boleh memberi secara adil. Contohnya, setiap satu boleh beri sebanyak 25%. Jadi, dalam keadaan harta lain difaraidkan dan menjadi hak orang lain juga, at least ada satu pampasan yang special untuk anak-anak perempuan kita. Yang ketiga adalah golongan yang mengambil anak angkat. Ada orang diuji dengan zuriat. Jadi, Allah rezekikan dengan anak angkat. Kita sayang anak angkat kita kan, dah jaga daripada kecil lagi. Tapi kita kena tahu yang anak angkat tidak ada hak dalam faraid. Oleh itu, adalah satu benda yang mustahak untuk mak ayah sediakan hibah takaful dan letakkan penama pada anak angkat. Sebab dalam keadaan harta lain tu pergi dapat kepada waris yang lain, takkan kita nak anak angkat kita tidak ada harta langsung kan? Oleh itu, kita buat satu plan khas, satu plan hibah takaful atas nama anak angkat. Jadi anak angkat ni boleh guna untuk survive, untuk belajar dan sebagainya. Yang keempat adalah golongan yang berpoligami. Contoh, kalau ada 4 isteri, berapakah hak untuk setiap isteri? Jawapannya adalah 1/32. Setiap isteri tak kira senioriti hanya ada hak 1/32. Oleh itu tidak mudah untuk berlaku adil. That's why dalam hibah takaful kita boleh letak terus percentage ikut kepada isteri yang ada. Sebagai contoh, boleh letak isteri 1, 2, 3, 4 masing-masing mendapat 25%. Dengan ini, kita boleh berlaku adil. Dan yang kelima adalah golongan yang tidak berkahwin. Untuk golongan tidak berkahwin, pembagian faraid itu akan dapat kepada waris-waris yang ada lah. Cumanya macam mana kita nak memastikan satu keadilan lagi, boleh buat hibah takaful. Kalau kita ada ahli keluarga yang kita specifically nak bagi duit tersebut. Saya tambah satu lagi, iaitu golongan yang ingin berwakaf. Dalam pampasan takaful, kita boleh meletakkan satu institusi sebagai penama. Sebagai contoh, kita ingin mewakafkan harta kepada pusat tahfiz ataupun masjid. Dalam hibah takaful, contohnya satu plan 500,000, kita boleh letakkan 25% masuk kepada rumah anak yatim, 25% masuk kepada yayasan anak yatim, 25% masuk kepada madrasah. Itu adalah salah satu kelebihan, iaitu kita boleh pilih kepada siapa kita nak berikan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hibah takaful ini adalah satu keperluan kepada setiap ketua keluarga. Cumanya mungkin berbeza ikut pada keadaan semasa. Bila kita buat hibah takaful, salah satunya kita boleh dapat pelepasan cukai. Yang kedua, kita boleh berlaku adil. Dan yang ketiga, kita boleh memberikan yang terbaik kepada ahli keluarga kita. Sementara segala harta dibekukan dan melalui proses faraid, hibah takaful adalah satu pampasan yang boleh masuk paling awal. Jadi inilah isteri nak guna untuk bayar hutang, untuk sekolahkan anak dan untuk bayar kos faraid. Itu yang paling penting. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.